Seterusnya kita nak bincangkan bagaimanakah kadar pengangguran yang baru dikeluarkan oleh Statistik Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) yang menunjukkan rekod penurunan kepada 3.5% sekaligus yang menunjukkan pasaran buruh yang semakin meningkat. Indeks pengeluaran industri semakin meningkat, tetapi apa yang kita nak fokuskan ketika ini adalah adakah angka-angka positif ini dapat diterjemahkan kepada rakyat dan bagaimana Malaysia dapat mengekalkan trend pertumbuhan positif dengan isu inflasi dan krisis kewangan dunia yang sama meningkat. Dan sudah bersedia di Google Meet untuk mengulas lanjut merupakan pakar ekonomi MID Research Abdul Muiz Murhalim. Terima kasih Muiz kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Kalau kita dapat saksikan data ekonomi yang dikeluarkan awal minggu ini, bukan di awal minggu ini dan beberapa minggu yang lepas, kita ada banyak data yang dikeluarkan iaitu pengangguran, penyertaan tenaga buruh. Kalau kita teliti, ini menunjukkan trend pertumbuhan yang agak positif untuk Februari 2023. Ini juga adalah paras yang terendah sejak pandemik COVID-19. Dengan bacaan ini, adakah Muiz, adakah perkembangan ini akan terus bertambah baik pada bulan yang akan datang? Okey, terima kasih. Kalau kita lihat dari segi pemulihan ataupun perkembangan dalam pasaran pekerjaan di Malaysia, ini memang antara faktor penting pada peningkatan semula ekonomi. Kita lihat satu sudut kadar pengangguran itu berada pada paras 3.5% iaitu yang paling rendah sejak pandemik menghimpit ekonomi negara. Tapi disebabkan pembukaan semula ekonomi, kita dapati jumlah pengangguran sendiri telah menurun kepada bawah paras daripada 600,000, iaitu data terkini menunjukkan pengangguran berada pada paras 592,000 pada bulan Februari, iaitu paras terendah sejak PKP yang pertama pada awal 2020. Dan dari segi pengajian iaitu employment, jumlah pekerja juga yang telah digajikan setakat bulan Februari seramai 16.2 juta adalah hampir 1 juta lebih tinggi berbanding jumlah pengajian yang dicatat sebelum pandemik COVID-19. Ini bermakna pertumbuhan ekonomi yang bertambah rancak juga menyebabkan peningkatan permintaan pekerja. Dan seperti yang disebutkan tadi, dari segi kadar penyertaan ataupun labour participation rate itu pada paras 69.8% adalah menjangkaui kadar yang pernah dicatat sebelum pandemik. Jadi kalau secara kasarnya kita dapati memang kami di MIDF Research menjangkakan keadaan positif dalam pasaran pekerjaan ini akan terus berterusan, dan ini kami percaya ini akan menjadi antara faktor yang akan menyokong pertumbuhan ekonomi negara, khususnya peningkatan perbelanjaan dalam negeri. Bercakap mengenai perbelanjaan dalam negeri, bagaimana pula dengan kesan langsung suasana pasaran pekerjaan yang baik ini? Terutama kepada unjuran perbelanjaan pengguna tahun ini, apakah jangkaan MIDF Research mengenai prestasi perbelanjaan runcit? Adakah ia akan juga terus kekal positif seperti peningkatan penyertaan tenaga buruh dan juga penurunan susutan terhadap kadar pengangguran? Okey, kalau kita lihat kita jadikan ukuran perbelanjaan runcit lah. Bila kita lihat data terkini menunjukkan perdagangan runcit ini berkembang sebanyak 19.2% pada bulan Februari. Dan sebenarnya kalau kita tengok dari segi kadar peningkatan dua angka ini terus dicatatkan selama 13 bulan berturut-turut sehingga Februari. Dan ini menunjukkan kesan positif bukan setakat dari segi pembukaan. Seperti yang saya nyatakan tadi, kita dapati peningkatan penyertaan buruh ataupun lebih ramai individu yang kembali ke pasaran pekerjaan memberi sokongan kepada peningkatan aktiviti perbelanjaan. Selain itu, kami juga mengunjurkan pemulihan dalam sektor pelancongan akan turut memberi kesan positif kepada aktiviti perbelanjaan dalam negeri. Oleh itu, kami di MIDF Research menjangka dari segi pertumbuhan perbelanjaan runcit ini akan terus kekal positif pada paras 8.9% setelah mencatat peningkatan hampir 24% pada tahun lalu. Selain itu, kalau indeks pengeluaran industri IPI turut menaik lebih kuat dengan pertumbuhan sebanyak 3.6% pada Februari 2023. Jadi untuk mengenai prestasi aktiviti perniagaan di Malaysia berdasarkan data IPI ini, apakah yang mempengaruhi faktor-faktor yang memberi pengaruh kepada angka terkini?
Okey, sebut tentang IPI ini, apa yang menjadi ukuran ialah prestasi dalam sektor perkilangan, penjanaan elektrik dan juga ekstraksi ataupun production dalam sektor pelumbungan. Tapi apa yang kita dapati pada awal tahun ini sebenarnya ada terdapat sedikit kebimbangan apabila prestasi pertumbuhan IPI ini menurun lebih rendah daripada paras 2% berbanding pertumbuhan 8.7% yang dicatat pada separuh kedua tahun lalu. Ini menggambarkan terdapat kesan daripada kelembapan sektor perkilangan di peringkat antarabangsa yang turut memberi kesan kepada aktiviti pengeluaran dalam negara. Tapi apa yang memberangsangkan melihat kepada peningkatan pertumbuhan 3.6% pada bulan Februari, kita dapati ini disokong dengan pengeluaran yang lebih kuat dalam sektor perkilangan dan juga penghasilan ataupun penjanaan elektrik yang lebih tinggi. Dan dari segi jangkaan kami, kita memang terus menjangkakan pertumbuhan positif ini akan dapat terus dikekalkan, iaitu pada paras 3.5% pada tahun ini berbanding 67-68% tahun lalu. Dan alhamdulillah pada saya, bila kita lihat dari segi prestasi pertumbuhan IPI Malaysia ini masih kekal positif. Perniagaan di Malaysia masih terus berkembang. Kalau kita bandingkan di negara lain, di negara serantau, contohnya di Thailand, Singapura, Korea Selatan, Taiwan dan juga Jepun, sebenarnya prestasi IPI di negara-negara ini telah mencatatkan penurunan sejak daripada bulan September ataupun Oktober tahun lalu sehinggalah kepada bulan yang terkini pada bulan Februari. Dan saya percaya Malaysia masih mampu untuk mengekalkan pertumbuhan positif seperti yang saya nyatakan tadi. Kami menjangka prestasi IPI akan terus berkembang pada tahun ini disokong dengan oleh peningkatan dalam perbelanjaan domestik dan juga jangkaan pertumbuhan peningkatan perdagangan antarabangsa. Kita juga dapat minit mesyuarat untuk FOMC bagi bulan Mac 2023. Ada menyatakan staf Federal Reserve sendiri yang sebenarnya rasa bimbang mengenai masalah di sektor perbankan yang berisiko dengan isu antara masalah baru-baru ini oleh Silicon Valley. Adakah ini petanda jelas ekonomi dunia akan mengalami krisis kewangan seperti tahun yang 10 tahun lepas iaitu 2008 hingga 2019 yang lalu? Adakah ekonomi Malaysia sendiri akan turut terkesan dan apakah impak yang akan dirasai oleh rakyat sendiri? Ya, bila kita lihat kepada suasana dalam sektor perbankan di Amerika Syarikat dengan penutupan bank Silicon Valley dan juga Signature Bank, memang terdapat kebimbangan terhadap adakah dunia akan sekali lagi mengalami krisis kewangan seperti yang dialami pada 2008-2009. Tapi kalau kita lihat satu sudut memang minit yang terbaru mesyuarat FOMC tahun bulan lepas menunjukkan staf di Federal Reserve membuat satu simulasi kemungkinan ekonomi di Amerika akan meleset kerana mungkin kita lihat krisis yang berlaku ataupun masalah yang berlaku dalam sektor perbankan ini akhirnya mungkin akan menyebabkan aktiviti ekonomi menurun sekiranya bank-bank akan mengetatkan pemberian pinjaman kepada ekonomi. Namun bila kita lihat dari dalam minit yang sama, di kalangan pembuat dasar Fed sebenarnya berpendapat sekiranya ekonomi ataupun masalah sektor perbankan ini tidak berlaku, mereka sebenarnya masih mengekalkan fokus ataupun komitmen bagi mengawal inflasi. Oleh sebab itu, bila kita lihat dari segi kenyataan yang dikeluarkan oleh FOMC ataupun pengerusi Fed sendiri, mereka masih menekankan betapa pentingnya untuk mengekalkan kadar faedah berada pada paras yang tinggi. Cuma satu sudut yang lain juga bila kita lihat dari segi pendapat dan tentang kedudukan bank-bank di Amerika, Fed juga mengatakan sebenarnya bank masih berada dalam keadaan yang kekal kuat dan sihat. Tapi bagi kami di MIDF Research kami juga merasakan perlu kita memberi perhatian yang rapat ataupun lebih teliti mengenai perkara ini kerana walaupun sektor perbankan masih kekal kuat, kita perlu bersedia juga sekiranya terdapat perubahan dari segi sentimen di pasaran. Ini juga sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada kekuatan pertumbuhan ekonomi sama ada di Amerika maupun di negara-negara lain. Jadi pada saya sebagai rakan dagangan yang penting, kekuatan ataupun kemampuan ekonomi Amerika untuk mengekalkan pertumbuhan positif adalah menjadi satu kayu ukur kerana kami juga bimbang
kemisatan ekonomi dunia adalah antara risiko yang mungkin Sudah akan menjejas tentu, pertumbuhan ya. Banyak ekonomi perkara Malaysia yang tahun perlu ini. diteliti. Betul. Sudah tentu banyak perkara yang perlu diteliti Ya. kerana walaupun angka ataupun data-data yang menunjukkan penanda aras ekonomi kita masih berada kekal positif, namun usaha bukan terhenti di sini saja. Kita perlu ada strategi yang berterusan agar kita dapat kekalkan trend pertumbuhan yang positif untuk Malaysia dan pada waktu jangka masa panjang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Abdul Muiz Nurhalim merupakan pakar ekonomi MIDF Research. Semua ini akan kami rangkumkan dalam extraordinary.com.